Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia. Pensyarah subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi, Puan Mazura binti Ibrahim dan juga rakan-rakan sekalian. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk iaitu Akta Hasutan, di mana saya adalah Nur Hidayah binti Abdul Qahar, nombor matriks 252526 bersama tiga lagi sahabat saya iaitu Ahmad Rafandi bin Cik Ros 267047, Desmond Isaac Rush anak lelaki Michael 274991 dan Chotiran anak lelaki Ramesh 276489. Untuk pengenalan bagi Akta Hasutan ini, seperti kita lihat, Akta Hasutan 1948 di Malaysia ialah undang-undang yang melarang wacana yang disifatkan sebagai hasutan. Akta ini pada asalnya dibubal oleh pihak Inggeris pada ketika itu untuk membendung pemberontakan komunis tempatan. Perbuatan itu menjenayahkan ucapan dengan kecenderungan menghasut, termasuk membawa kebencian atau penghinaan atau menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan atau menimbulkan perasaan niat jahat dan pemusuhan antara kaum yang berbeza. Maksud kecenderungan menghasut bagi takrifan hasutan ini dengan pengubahsuaian yang sesuai dengan keadaan tempatan. Takrif Malaysia termasuk mempersoalkan bahagian tertentu Perlembagaan Malaysia, iaitu yang berkaitan dengan kontrak sosial Malaysia seperti yang memperkatakan hak istimewa untuk Bumiputera, Melayu dan orang asli lain yang daripada separuh penduduk Malaysia. Mengapa isu ini dipilih? Kami memilih Akta Hasutan ini kerana melihat akta ini dengan mengambil kira setiap perkembangan yang berlaku di Malaysia, khususnya di mana kita melihat sesetengah perkara itu ada berkait dengan kebebasan bersuara yang membawa kepada hasutan. Kalau kita lihat di sini, Akta Hasutan tidak patut dilihat hanya sebagai kata-kata di atas kertas. Kita harus tahu sejarah negara kita dan mengapa ia diwujudkan. Sama ada dia perlu dikekalkan atau tidak, hendaklah dilihat dari sudut sama ada keadaan itu masih relevan atau tidak, kerana keadaan itulah yang menjadi asas wujudnya akta ini. Akta ini seperti yang tadi diterangkan dibuat oleh British pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dengan tujuan untuk mengekang penentangan kepada pemerintahan British pada ketika itu. Akta ini diwujudkan kerana pembesar British pada waktu itu tidak mahu ada kebencian ataupun kebangkitan yang tidak taat setia kepada raja atau kerajaan yang menghasut rakyat untuk mendapatkan perubahan dengan cara yang tidak sah, iaitu menghasut supaya benci kepada pentadbiran keadilan, menimbulkan rasa tidak puas hati dan tidak setia di kalangan rakyat Malaysia, dan secara tidak langsung dia mengembangkan perasaan pemusuhan antara kaum. Akibat daripada peristiwa 13 Mei juga, Akta Hasutan ini telah dipinda dengan memasukkan Seksyen 3/1/F yang menjadikan satu kesalahan bagi sesiapa yang mempersoalkan isu kerakyatan, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan hak-hak tertentu yang diberikan kepada orang Melayu. Akta ini perlu diambil perhatian bahawa ini dilakukan oleh Tun Abdul Razak untuk tidak berulangnya peristiwa yang serupa. Isu-isu yang berkaitan dengan Akta Hasutan ini, kalau kita lihat di sini kami mengambil beberapa contoh seperti pada tahun 2000 mana Marina Yusof, bekas naib presiden PKN, didakwa dengan hasutan kerana mendakwa Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO mencetuskan pembunuhan beramai-ramai orang Cina semasa peristiwa 13 Mei. Pada 2006, DAP yang telah lantang menentang Akta Hasutan dan ASA, iaitu Akta Keselamatan Dalam Negeri, memfailkan laporan polis terhadap UMNO
yang Perhimpunan Agung Tahunan telah terkenal dengan retorik panas dengan perwakilan membuat kenyataan seperti UMNO sanggup mempertaruhkan nyawa dan memandi darah demi mempertahankan bangsa dan agama. Pada November 2020, satu kumpulan pelajar di Universiti Malaya yang dipanggil Persatuan Belia Baru telah disiasat di bawah Akta Hasutan selepas menyiarkan artikel di Facebook bertajuk Yang di-Pertuan Agong tidak patut terlibat dalam hal ehwal negara. Untuk hukuman bagi Akta Hasutan, menurut Akta Hasutan 1948, antara hukuman yang boleh dikenakan ialah kesalahan kali pertama didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesalahan seterusnya ialah dipenjara tidak melebihi 5 tahun. Apa-apa penerbitan yang digunakan sebagai keterangan atau bukti adalah diluncurkan dan boleh dimusnahkan. Seterusnya ialah mana-mana orang yang ada dalam biliknya tanpa sebab yang sah dengan apa-apa penerbitan maksud telah dianggap melakukan kesalahan. Kesalahan yang pertama ialah didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan tidak lebih 18 bulan atau kedua-duanya sekali. Kesalahan kedua ialah dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun dan penerbitan itu adalah diluncurkan hak dan boleh dimusnahkan dengan apa-apa sahaja cara yang diarahkan mahkamah. Lepas tu takrifan kecenderungan mengasut. Takrifan kecenderungan mengasut adalah terlalu luas. Contohnya, apa-apa jenis berkritikan terhadap kerajaan boleh didakwa sebagai mengasut. Begitu juga dengan mengatakan apa-apa orang lain tidak suka. Luasnya kecenderungan pengasut ini telah membolehkan ia disalahguna oleh pihak berkuasa. Contoh, Melan Abdullah seorang wartawan disabitkan kesalahan mengasut kerana menulis laporan tentang ucapan yang diberi oleh seorang ahli parlimen BN. Parlimen tersebut tidak didakwa. Kedua, Karpal Singh telah disabitkan kesalahan mengasut kerana pendapatnya bahawa Sultan Perak pada ketika itu diiktiraf semasa krisis politik Perak pada tahun 2009. Apa itu kecenderungan menghasut? Mendatangkan kebencian, penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja atau kerajaan. Seterusnya, membangkitkan rakyat atau penduduk supaya cuba mendapatkan perubahan dan apa-apa cara selain cara yang sah. Mendatangkan kebencian, membangkitkan perasaan tidak setia terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia atau mana-mana negeri. Menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat, mengembangkan perasaan niat jahat untuk mencetuskan pergaduhan antara kaum. Akhirnya, mempersoalkan hak taraf yang disebabkan dilindungi oleh perkara 152.153 dan 181 iaitu kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera dan kedudukan raja-raja. Selamat sejahtera doktor, nama saya Desmond Aizevan Camanaki Michael, nombor metrik 2749991. So, saya pula akan menerangkan tentang apa itu kecenderungan mengasut. Ia mendatangkan kebencian, penghinaan atau kebangkitan perasaan tidak setia terhadap raja atau kerajaan. Okey,
Selain daripada itu, kecenderungan mengasut pula akan membangkitkan rakyat atau penduduk supaya cuba mendapatkan perubahan dengan apa cara selain cara yang sah. Selain itu, ia pula mendatangkan kebencian, penghinaan, membangkitkan perasaan tidak setia terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia atau mana-mana negeri. Okey, seterusnya, ia menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Selain itu, dia mengembangkan perasaan niat jahat untuk mencetuskan pergaduhan antara kaum. Seterusnya ialah mempersoalkan hak taraf yang ditetapkan dilindungi oleh perkara 152 dan 153 dan juga 181, iaitu kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra dan kedudukan raja-raja.